tidak berinteraksi dengan saya ya, cuma mendengar sahaja. Adakah anda hanya mendengar sahaja? Sama-sama ya, kita belajar. Saya nak ada interaksi dua hala. Okey, bukan saya saja bagi jawapan. Saya tanya, lepas tu saya yang bagi jawapan. Tak best lah macam tu kan? So kita nak tahu sama ada pelajar-pelajar ingat balik tak. Ini sebab ni tuition ni sebenarnya ulang kaji ya. Ulang kaji pada apa yang awak dah belajar di dalam bilik darjah. Okay. Boleh? Ya? Right. So nombor 2B. Okay, logam paling aktif apa? Siapa nak jawab? Ada 14 orang. Ada 12 orang ya dalam grup ni. Logam paling aktif ialah kalsium. Betul. Nur Sufia, Dania, bagus. Kalsium. Dan yang paling tidak aktif. Yang paling tidak aktif. Okey, di sini jawapannya ialah kalsium. Macam yang dalam TV tu kan. Kalsium. Okey, so yang paling tidak aktif apa? Cuba teka. Ingat balik apa yang cikgu sains anda ajar di sekolah. Logam apa? Yang paling tak aktif. Tak tahu. Oh, tak ingat. Dah lama ya. Okey, saya bagi jawapan. Cuprum. Okey, logam yang paling tidak aktif ialah logam cuprum. Paling aktif ialah kalsium. Okey, tak apa. Kita pergi pada soalan seterusnya. Pelajar-pelajar di rumah boleh buka buku nota dan juga buku-buku rujukan yang mungkin anda dapatkan, anda beli di kedai-kedai. Okey, awak boleh dapatkan jawapan. Boleh bagi saya jawapan lah. Awak dah tahu kan? Bagi saya jawapan. Okey, kita sama-sama tengok. Okey, jawapan yang betul. Alright, nombor 3A. Bulatkan oksida logam yang boleh diturunkan oleh karbon. Okey, bulatkan oksida logam yang boleh diturunkan oleh karbon. Maksudnya bila dia bercampur dengan karbon, dia akan jadi karbon dioksida. Jadi air. Karbon dioksida, yang air tu hidrogen, H2O kan. 2 hidrogen, 1 oksigen. Tapi ni karbon dioksida tu. Karbon dioksida tu adalah gas karbon dioksida lah. Okey, so bila dia karbon bercampur dengan zinc, contoh lah ya. Ambil mana? Kita nak ambil, tak kisahlah natrium oksida contoh. Ni kalau boleh lah. Karbon campur dengan oksida jadi karbon dioksida dan dia meninggalkan bahan tersebut. Contoh kalau ni kat sini natrium. Ini contoh saja. Saya tak boleh bagi jawapan. Awak yang bagi jawapan. Yang mana satu antara oksida logam yang boleh diturunkan oleh karbon? Sama ada natrium oksida, zinc oksida, timah oksida ataupun kalsium oksida. Yang mana satu? Ya. Jawapan? Oh, okey. Logam, okey. Sufi jawab zinc. Betul. Zinc oksida boleh diturunkan dengan menggunakan karbon. Maksudnya karbon dia bergabung dengan oksid ni, dia jadi karbon dioksida gas dan zinc tu akan dapat diasingkan lah. Okey, lagi jawapan selain daripada zinc oksida?
Ceteka, ceteka. Teka je. Salah tak apa. Tak kena tangkap salah It's okay. Tapi baik salah kat sini lah daripada salah dalam peperiksaan. Okay, apa dia? Selain daripada zinc oksida. Selain daripada zinc oksida, okay, saya bagi jawapan timah oksida. Timah oksida. Oh, nama dia timah juga Hebat nama timah oksida. Okay. Right. So faham ya? Dua bahan ini dapat diturunkan oleh karbon. Itu bila karbon bergabung dengan oksida menjadi karbon dioksida sejenis gas. Okay, dia hasilkan dan meninggalkan unsur tersebut. Okay, right. So, kita pergi pada nombor 3B. Nombor 3B, padankan logam berikut kepada cara pengekstrakan daripada bijihnya. Padankan logam berikut kepada cara pengekstrakan daripada bijihnya. Okey, kalium ataupun dalam bahasa Inggeris potasium. Okey, bila dia nak diasingkan, macam mana cara dia? Adakah menggunakan cara penurunan oksida logam oleh karbon ataupun menggunakan elektrolisis sebatian logam dalam keadaan lebur ataupun dengan cara pemanasan terus sebatian logamnya. Ini antara kalium dan plumbum. Kalium mana satu? Cuba jawab. Kalium. Malam ni semua senyap ya. Tak bermaya. Penat ke? Penat pergi sekolah. Nombor 3B. Apa jawapan dia? Yes. Nombor 3B. Jawapannya? Okey. Kalium dengan cara elektrolisis sebatian logam dalam keadaan lebur. Nak ekstrak bijih ya, kena guna elektrolisis. Cara elektrolisis baru dapat kalium tadi. Okey, elektrolisis sebatian logam dalam keadaan lebur. Okey, untuk 3B seterusnya, plumbum. Apa cara kita boleh asingkan plumbum daripada bijihnya? Cara pengekstrakan daripada bijihnya. Nak dapatkan logam tu, apa cara kita buat? Plumbum dengan menggunakan apa dia? Plumbum. Tak ada siapa nak jawab. Okey, saya lah yang jawab. Kalau saya tunggu kat awak ni, habis kat sini je lah. Habis masa kat sini je lah ya. Penurunan oksida logam oleh karbon. Itu jawapan dia. Boleh faham? Untuk plumbum, penurunan oksida logam dengan menggunakan karbon. Kalau kalium ataupun dalam bahasa Inggeris adalah potasium melalui elektrolisis sebatian logam dalam keadaan lebur. Okey, kita pergi pada nombor C, bahagian C ya, nombor 4. Rajah 4.1 menunjukkan satu eksperimen. Nyatakan fungsi bagi kalium manganat. Mana kalium manganat? Di sini. Ini ya, yang kat belakang ni saya warnakan dengan warna merah, buat garisan merah. Ini adalah kalium manganat. Sorry, saya padamkan semula. Kita buat balik ya. Okey, ini adalah kalium manganat. Kita letak dekat ujung belakang sekali dalam tabung uji tersebut. Apakah fungsi kalium manganat? Untuk apa tujuan kita panaskan kalium manganat? Awak kena ingat tu. Penting.
Kalium manganat ni untuk membebaskan apa? Membebaskan gas apa? Kalium manganat. Membebaskan gas oksigen. Okey. Bila kita panaskan kalium manganat, dia akan membebaskan oksigen. Okey, membebaskan gas oksigen apabila dipanaskan. Awak tambah situ ya, membebaskan gas oksigen apabila dipanaskan. Itu fungsi kalium manganat. Ini ya, kalium manganat. Kita nak suruh terhasilnya gas oksigen. Nyatakan pemerhatian dan namakan hasil yang terbentuk. Nyatakan pemerhatian dan hasil yang terbentuk. Apa yang awak perhatikan dan apakah dia hasil yang terbentuk? Okey, apakah hasil yang terbentuk? Kalau awak tengok di sini adalah kapas kaca, dia panggil wool kaca kan. Ini kapas kaca. So bila dipanaskan kalium manganat, membebaskan gas oksigen akan pergi kat sini dan akan kena pada serbuk zinc. Oksigen akan lalu dekat serbuk zinc ini. Okay, so apa akan jadi kepada unsur zinc tadi? Apa akan jadi? Apa akan jadi kepada zinc tersebut bila dia bercampur dengan oksigen? Apa akan jadi? Siapa nak jawab? Apa akan jadi bila oksigen campur dengan zinc? Allah. Tak ada siapa nak jawab. Cuba. Oksigen campur dengan zinc jadi apa? Form 3 ya. Kesian malam ni senyap semua. Okey, nyatakan pemerhatian dan namakan hasil yang terbentuk. Okey, pemerhatiannya awak boleh lihat bahawa zinc terbakar dengan cergas. Okey, pernah buat tak uji kaji ni di dalam makmal? Di sekolah. Pernah tak buat uji kaji ni di makmal sekolah? Pernah atau tidak? Ada 13 pelajar dalam grup ini tapi semua berdiam diri. Okey. Okey, awak tengok apabila gas oksigen melalui serbuk zinc ini, awak boleh lihat serbuk zinc itu akan terbakar dengan cergas. Awak tulis situ ya. Serbuk zinc akan terbakar dengan cergas. Dan apakah hasil yang terbentuk? Zinc campur oksigen jadi apa? Zinc campur oksigen jadi apa? Zinc campur oksigen jadi apa? Jadi zinc oksida. Zinc oxide. Itu jawapan dia ya. Hasil dia adalah zinc oksida. Yang atas tu awak boleh lihat, awak boleh katakan bahawa serbuk zinc
Terbakar dengan saya buat short form pula kat situ kan, dengan cergas. Kreatif lah. Okay, so nombor 4 A3. Apakah yang anda perhatikan pada tindak balas itu jika serbuk zinc digantikan dengan serbuk magnesium? Apakah yang akan anda perhatikan pada tindak balas itu jika serbuk zinc digantikan dengan serbuk magnesium? Sebab apa? Awak panaskan kalium manganat ni memang dia akan menghasilkan gas oksigen, tapi di sini awak gantikan dia dengan serbuk apa? Magnesium. Apa yang akan berlaku? Ingat lagi ke uji kaji dalam kelas? Ingat balik uji kaji dalam kelas? Bila tadi first tadi awak letak zinc. Untuk kali kedua ni awak letak magnesium, serbuk magnesium. So benda yang sama berlaku ya, serbuk awak jawab kat situ seperti yang nombor 4A2 ni. Di sini ya, 4A2 ni awak tulis situ. Jawab di nombor 3 ni benda yang sama, cuma tukar perkataan zinc ini kepada magnesium. Awak tukar serbuk magnesium terbakar dengan cergas. Dia nak tahu apa yang jadi je, dia tak tanya apa hasil dia. Apa hasil yang terbentuk, yang ini dia tanya you apakah namakan hasil yang terbentuk, awak tulis situ zinc oksida. Sini dia tak tanya ya hasil yang terbentuk. Kalau awak nak jawab juga, tentulah dia adalah magnesium oksida. Betul tak? Magnesium bercampur dengan gas oksigen, dia akan bertindak balas untuk menghasilkan magnesium oxide ataupun magnesium oksida. Boleh faham? Okey, nombor 4B. Okey, nombor 4B, rajah 4.2 menunjukkan sebahagian daripada ciri kereaktifan logam, manakala jadual 4 menunjukkan campuran dalam 2 mangkuk pijar untuk suatu penyiasatan. Ini adalah rajah 4.2, yang ini adalah jadual. Ini rajah, ini jadual. Okey, awak boleh lihat ya, rajah 4.2 menunjukkan sebahagian daripada ciri kereaktifan logam. Okey. So awak lihat kat sini Q carbon, dan awak tampak sini anak panah kereaktifan dia berkurang. Okey. Alright. So okey. Soalannya, cuba tengok ini ya. Mangkuk pijar A dan B dipanaskan berasingan. Okey, mangkuk pijar A dan B dipanaskan berasingan. So awak boleh lihat, mangkuk pijar A mengandungi karbon dan juga Q oksida. Nampak tu? Untuk mangkuk pijar A terdapat karbon tambah dengan Q oksida, Q oxide. Untuk mangkuk pijar B, karbon ditambah dengan S oksida ataupun S oxide. Okey. Soalannya, mangkuk pijar A dan B dipanaskan berasingan. Apakah yang anda perhatikan di mangkuk pijar A? Terangkan jawapan anda. Mangkuk pijar A, apa yang berlaku?
Apa yang berlaku di mangkuk pijar A? Oh, semua dah tak jawab dah. Tak tahu nak jawab Tak ingat ke apa? Anda semua tak ingat ya? Okey, ini adalah bab 4 ya. Mungkin awak dah belajar awal sebelum ini. Okey, apakah yang anda perhatikan di mangkuk pijar A? Terangkan jawapan anda. Okey, awak boleh lihat di situ, awak boleh tulis. Tiada perubahan yang berlaku. Karbon, okey awak bagi penerangan ya. Karbon tidak boleh menurunkan Q oksida kerana karbon kurang reaktif daripada Q. Jadi awak boleh tengok kat sini kan. Ini adalah Q, karbon. Ini adalah menunjukkan kereaktifan dia semakin berkurang. Okey. Tapi kan kalau awak tengok kat sini, ini pun pelik juga Q carbon, yang ini carbon S. Ini sepatutnya translation translation bahasa Inggeris ni. Ini patut translation dalam bahasa Inggeris kan. Okey, tapi dia buat sini S. Okey, tak apa. Apakah yang anda perhatikan di mangkuk pijar A? Awak boleh terangkan di situ, tiada perubahan yang berlaku. Okey. Tiada perubahan yang berlaku. Kenapa tiada perubahan yang berlaku? Jawapan untuk menerangkan lagi mengapa tidak ada perubahan yang berlaku ialah karbon tidak boleh menurunkan Q kerana karbon tidak boleh menurunkan Q oksida kerana karbon kurang aktif daripada Q. Karbon kurang aktif daripada Q. Okay, saya rasa dia tunjuk ini ini satu, maknanya Q lebih tinggi aktif daripada karbon sebab dia tunjuk arrow kat sini, arrow ataupun anak panah sini, semakin ke kanan semakin kurang aktif. Kalau awak tengok sini, S, ini lain karbon dengan S lebih rendah keaktifan dia berbanding dengan karbon. Tapi kat sini Q dengan karbon, Q lebih tinggi. Karbon lebih rendah. Okey. Maknanya bila karbon tu duduk kedudukannya lebih rendah daripada Q, so karbon tak boleh menurunkan Q. Faham Karbon ni dia duduk sebelah sini. Maknanya bila Q tu duduk sebelah kiri dia, karbon duduk sebelah kanan. Kalau tengok arrow ni semakin ke kanan semakin kurang, maksudnya karbon ni kurang daripada Q. Faham tak? Kalau awak tengok yang ini, S lebih rendah, dia punya apa dia? S kurang reaktif daripada karbon. Yang ini karbon karbon kurang reaktif daripada Q. Jadi bila soalan tadi kan, apa yang berlaku dalam mangkuk pijar A? Sebab mangkuk pijar A tu karbon dengan Q. Karbon boleh turunkan Q tak? Karbon ni lagi rendah keaktifan daripada Q. Dia tak boleh turunkan Q okay, jawapannya tidak ada apa-apa perubahan. Kerana karbon tidak boleh menurunkan Q oksida kerana karbon kurang reaktif. So you tengok karbon berada di sebelah kanan. Lebih ke kanan, lebih rendah keaktifan dia. Okay, saya harap you faham Okay, so kita tengok soalan yang seterusnya. Itu penerangan untuk nombor 4, okay, 4B1. Dia ada penerangan kena terang kat situ. Sebab apa? Tidak ada perubahan sebab karbon lebih rendah
kereaktifan dia berbanding dengan Q. Tu ya penerangan kat sini ya. Awak tulis sikit kat situ. Okey, nombor 2. Nyatakan tindak balas dalam mangkuk pijat B dan namakan hasil yang terbentuk. Tengok mangkuk pijat B, karbon tambah dengan S oksida. Kalau awak tengok sini karbon berada di sebelah kiri, maksudnya karbon lebih aktif daripada S. So karbon boleh menurunkan S. Jadi jawapan dia apa? Jawapan dia saya dah bagi tahu awak jawapan dia apa? Karbon menurunkan S sebab karbon lebih aktif berbanding dengan S. Maknanya karbon berada di sebelah kiri daripada S, maknanya dia lebih aktif daripada S. So karbon boleh menurunkan S. So apakah hasil? Dia tanya apakah hasil? Namakan hasil yang terbentuk. Apakah hasil yang terbentuk? Karbon dengan S oksida. So, dia akan jadi S, logam S yang tulen dan membebaskan karbon dioksida. Karbon bergabung dengan oksida menjadi karbon dioksida. Dan S tu akan membentuk logam S tu sendiri. Okay, faham ya? Dapat menurunkan logam S. So, S dan apa jadi? Karbon menurunkan S oksida kerana karbon lebih aktif daripada S. Dan dia kata kat situ logam S terbentuk. Awak boleh tulis kat situ. Logam S terbentuk. Tapi jawapan yang sebelum ni nyatakan tindak balas dalam mangkuk pijat B tu awak cakap lah. Karbon dapat boleh menurunkan S kerana karbon lebih aktif daripada S. Dan logam yang terbentuk ialah logam S. Dan juga karbon dioksida, gas karbon dioksida. Dia tak sebut kat situ Okay. Alright, so soalan yang terakhir boleh tak? Soalan terakhir ada 1 minit lagi kan? Ni banyak ni. Okay, so lebih kurang 1 minit lagi sebab awak lambat jawab so saya banyak menghabiskan masa untuk menunggu anda menjawab Okay. Okay, apakah jawapan ini? Okay, saya jelaskan sini. Jadual 5 menunjukkan pemerhatian daripada eksperimen untuk menentukan kedudukan logam J, K dan L dalam siri keaktifan logam. Karbon plus J oksida tiada tindak balas. Karbon tambah plus K oksida terbakar dengan nyalaan terang. Karbon plus L oksida berbara malap. Okay, so awak nak susun. Okay, yang mana semakin ke kanan semakin kurang aktif. So yang paling aktif sekali apa? Yang paling aktif sekali. Logam yang mana? Tentulah logam yang terbakar dengan nyalaan terang, betul tak? So sepatutnya kat sini ialah K. Nombor 1, yang mana lebih nyatakan kedudukan logam J, K dan J, K, L dan karbon dalam J, K dan karbon dalam ruang ini. Okay, saya padamkan di sini. Sorry ya. Okay. Di sini mana ni? Okay, apa dia kedudukan dia? Yang pertama. Okay, yang pertama ialah J. Allah. tak itu kat sini ya. Okay. J. Kedudukan dia ya. J. Karbon. Ini susunan dia. J. Karbon. K. Dan L. Okay.
Itu susunan dia ya. Nyatakan kedudukan logam J, K, L dan karbon dalam ruang di bawah. Menentukan kedudukan logam J, K, L dalam siri keaktifan logam. So maknanya yang mana lebih aktif? Okay, so ini paling J ni tiada tindak balas karbon dengan karbon dengan J tu tidak ada tindak balas. Okay, itu susunan dia ya. Okay, yang kedua, nyatakan satu contoh logam bagi K. Nyatakan satu contoh logam bagi K. Kau tahu ke? K tu, yang aktif tu. Tahu tak? Okay, jawapannya ialah, sebagianlah jawapan sebab masa dah terhad, zinc dan ferrum. Ferrum adalah besi. Zinc dan besi. Mana-mana satu ya, zinc atau ferrum. Contoh untuk K. Okey, maklumat berikut adalah mengenai suatu tindak balas. Kalsium bertindak balas dengan oksigen. Tulis suatu persamaan perkataan untuk mewakili tindak balas tersebut. Okey, awak tulis di situ kalsium tambah oksigen